Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azlin dari Pendidikan Sejarah. Hari ini saya akan membentangkan perbezaan dan persamaan strategi, kaedah, teknik dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Tak sama ke maksud ni? Okey, jom kita tengok. Bagi seseorang yang baru menjejakkan kakinya dalam arena pengajaran, malah ramai guru yang berpengalaman, konsep pendekatan strategi, kaedah serta teknik pengajaran amat sukar dibezakan. Apalagi terdapat orang yang menganggap bahawa semua istilah tersebut adalah sama dengan cara pengajaran sahaja. Ini adalah satu perkara yang harus diberi perhatian yang serius kerana konsep-konsep tersebut merupakan asas untuk membentuk sesuatu perancangan pelajaran harian yang sempurna oleh seseorang guru. Mari kita lihat keempat-empat istilah ini ialah yang pertama strategi, yang kedua kaedah, yang ketiga teknik, yang keempat pendekatan. Apa yang dimaksudkan dengan strategi pengajaran? Strategi pengajaran adalah suatu kemahiran merancang dan menguruskan kaedah dan teknik pengajaran untuk mencapai hasil pembelajaran. Strategi pengajaran yang dibincangkan dalam bahagian ini terdiri daripada pemusatan guru, pemusatan murid, pemusatan bahan dan pemusatan berasaskan tugasan ataupun aktiviti. Mari kita lihat beberapa jenis strategi. Macam mana strategi berpusatkan guru? Dalam pendekatan ini, guru berada di tengah-tengah aktiviti bilik darjah. Antara contoh-contoh termasuklah pertimbangan semula, latih tupi dan praktis. Seorang guru yang masuk bilik darjah menggunakan pendekatan berpusatkan guru akan memperlihatkan ciri-ciri berikut. Guru bercakap lebih daripada pelajar semasa pengajaran. Pengajaran pula ditujukan kepada seluruh kelas. Buku teks merupakan panduan untuk apa yang diajar di dalam kelas. Seterusnya, kita lihat pada strategi berpusatkan murid atau pelajar. Strategi berpusatkan murid atau pelajar bermaksud pelajar mengambil alih sedikit tanggungjawab untuk apa yang diajar dan bagaimana ia dapat memahaminya. Unsur-unsur utama yang dapat kita lihat dalam bilik darjah yang menggunakan pengajaran berpusatkan pelajar ialah yang pertama, pengajaran itu dijalankan secara individu atau kumpulan-kumpulan kecil dan tidak dijalankan secara keseluruhan kelas. Pelbagai bahan pengajaran disediakan untuk pelajar untuk digunakan secara individu atau dalam kumpulan yang kecil. Bentuk tujuh hala pengajaran ditentukan oleh pelajar ketika berinteraksi dengan guru. Selain itu, terdapat strategi berasaskan tugasan dan aktiviti. Berdasarkan matlamat pengajaran, boleh diambil kira pelbagai aktiviti. Contohnya, aktiviti boleh merupakan aktiviti permainan atau main peranan. Aktiviti tersebut relevan dan berguna untuk menyampaikan isi kandungan pelajaran. Walau bagaimanapun, semasa kita memilih aktiviti yang tidak memenuhi kriteria utama, guru boleh mengambil kira kriteria sekunder. Contohnya aktiviti yang akan menyediakan peluang untuk berinteraksi dan membuat refleksi, bukannya aktiviti yang dilaksanakan secara individu lah. Okey, strategi berpusatkan bahan pula bermaksud guru membimbing pelajar di mana untuk mendapatkan maklumat, membantu mereka mencari atau membentuk soalan yang sesuai untuk dikemukakan. Guru juga perlu mengatasi masalah sekiranya pelajar dalam kesusahan, memberi galakan apabila mereka juga tidak dapat untuk melaksanakan aktiviti tersebut. Mari kita lihat pula apakah maksud kaedah. Dari segi Kamus Dewan, kaedah bermaksud cara atau aturan untuk membuat sesuatu, hukum ataupun prinsip. Menurut Muk Sun Sang dalam bukunya Pedagogi 2, kaedah ini bermaksud cara teratur, kemas ataupun sistematik. Kaedah pengajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengelolakan dan menggunakan teknik isi pelajaran dan alat bantu mengajar untuk mencapai objektif pengajaran. Antara kaedah yang ada antaranya iaitu kaedah Sokratik. Kaedah Sokratik ini mengambil nama sempena ahli falsafah Greek iaitu Socrates. Antara beberapa ciri yang kita boleh perhatikan, yang pertama dia mengutamakan penyoalan. Yang kedua, dia bertujuan untuk meningkatkan taraf pemikiran pelajar. Yang ketiga, taraf pemikiran ini boleh dicapai bergantung kepada jenis soalan yang ditanya, sama ada soalan peringkat rendah ataupun soalan peringkat tinggi. Okey, kaedah yang seterusnya ialah kaedah penerangan. Kaedah ini merupakan kaedah biasa bagi menerangkan idea-idea, faktor-faktor dan peristiwa penting. Contohnya kalau dalam sejarah kita boleh tengok untuk menerang kaedah penerangan ini digunakan untuk menerangkan faktor-faktor kedatangan penjajah ke tanah Melayu. Okey, ia juga disertai dengan alat bantu mengajar yang lain seperti papan putih dan juga dia menjelaskan keadaan sesuatu
Okey, kita tengok kepada kaedah yang ketiga iaitu kaedah kaji peta. Okey, apa yang dimaksudkan dengan peta? Peta ini adalah satu bahan grafik yang mengandungi satu petunjuk dan simbol untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sesuatu kawasan. Contohnya, peta Kerajaan Melayu Melaka. Okey, satu lagi maksudnya adalah satu kod yang perlu ditafsir dan diinterpretasi. Satu lagi kaedah disebut sebagai kaedah perbincangan. Perbincangan ini merupakan satu kaedah dan teknik pengajaran pembelajaran yang melibatkan perbualan antara pelajar dengan guru dalam bilik darjah tersebut. Mak Sun Seng 1993 menyatakan bahawa pelajar bebas mengeluarkan dan mengulas pendapat mengenai sesuatu isu ataupun tajuk. Seterusnya ialah teknik pengajaran. Menurut Edward M. Anthony, mendefinisikan teknik ini adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang boleh digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahasa ataupun subjek. Terdapat beberapa jenis teknik yang ada iaitu teknik latih tupi, teknik simulasi, teknik pemain peranan, teknik sumbangsaran, teknik drama, teknik bercerita. Jadi kita lihat satu persatu. Teknik latih tupi merupakan satu aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecakapan yang dipelajari. Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahiran di samping menjamin kekekalannya. Manakala teknik simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar itu berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan yang diberi masing-masing lah bagi membuat keputusan, menyelesaikan masalah, isu ataupun tugasan semula. Manakala teknik main peranan pula bermaksud pelajar itu perlu melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap sebagai penting. Murid diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang dituduhkan dalam satu situasi yang disediakan. Seterusnya kita lihat apa itu teknik sumbangsaran. Teknik sumbangsaran ataupun brainstorming merupakan satu sesi perbincangan yang membolehkan setiap ahli kumpulan pelajar itu menyumbangkan pendapat ataupun idea mereka. Kemudian kita tengok pula teknik drama. Penggunaan teknik drama dapat mendorong dan merangsang pelajar untuk menghubungkan perasaannya dengan mata pelajaran yang dipelajari. Murid juga bebas meluahkan sesuatu, membuat penemuan, memberi dan berkongsi sesuatu dalam teknik ini. Dan yang terakhir adalah teknik bercerita. Ia merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk menarik perhatian kerana cerita merupakan sesuatu yang digemari oleh pelajar. Dalam subjek sejarah, saya rasa teknik ini adalah teknik yang paling berkesan kerana pelajar dia berminat untuk mengetahui cerita-cerita yang lalu. Pendekatan pengajaran. Mengikut Kamus Dewan, pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan atau melaksanakan sesuatu tugas. Dalam konteks pendidikan, konsep pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu. Misalnya, objektif pengajaran yang ditentukan untuk pengajaran dan pembelajaran. Maka pendekatan adalah merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran yang diajarkan untuk mencapai objektifnya. Terdapat beberapa pendekatan yang akan dibincangkan, antaranya induktif, diduktif, integratif, elektif dan tematik. Baik, kita tengok satu persatu. Pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini bermula daripada spesifik kepada umum, iaitu dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan menuju ke arah sesuatu generalisasi. Prinsip-prinsip pengajaran secara induktif, guru merancang aktiviti pengajaran yang berkisar daripada contoh khusus kepada suatu generalisasi ataupun kesimpulan umum. Manakala pendekatan diduktif adalah jenis pengajaran yang bermula daripada umum kepada spesifik. Dan pendekatan ini merujuk kepada satu pembelajaran di mana pelajar menggunakan hukum-hukum yang umum dan digunakan dalam kes-kes tertentu. Contohnya, beberapa contoh digunakan untuk menerangkan generalisasi atau peraturan. Berdasarkan contoh yang digunakan, pelajar itu meniru atau menghafal contoh dan membentuk contoh yang lain. Manakala pendekatan elektif menggunakan dua atau lebih kaedah yang menggabungkan segala ciri yang baik daripada pendekatan tersebut dan menggunakan dalam satu-satu pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, guru boleh mula dengan memberikan contoh, diikuti dengan generalisasi ataupun guru akan mengakhirinya dengan memberikan contoh untuk mengukuhkan peraturan tersebut.
Pendekatan integratif, pendekatan yang menggabung jalinkan beberapa pendekatan, kaedah, strategi dan teknik agar murid itu lebih mudah untuk memahami apa yang sedang disampaikan oleh guru. Guru perlulah sentiasa berusaha untuk mengintegrasikan idea-idea baru dalam unit pengajaran sedia ada supaya pembelajaran murid itu lebih berkesan dan mereka berupaya untuk mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan seharian. Prinsip pendekatan integratif antaranya ialah tumpuan diberikan kepada strategi pemusatan murid. Peranan guru itu sebagai facilitator, keutamaan diberikan kepada kemahiran asas, peluang untuk kerja berpasukan dan secara keseluruhannya, pendekatan ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk mengalami pelbagai pengalaman dalam situasi yang berlainan. Kita lihat pula kepada konsep tematik. Konsep tematik daripada pelbagai bahagian dalam mata pelajaran ini wujud dikaitkan dengan penggunaan tema. Unit-unit tematik selalu mengandungi pilihan-pilihan untuk pelajar-pelajar dengan memberikan peluang kepada pelajar untuk memilih. Beberapa perbincangan individu dan kumpulan kecil akan mewujudkan rasa kepunyaan dan kemasyarakatan apabila pelajar itu dapat bersama-sama dan berkongsi dapatan mereka. Apa pula persamaan keempat-empat terma ini? Keempat-empat terma ini digunakan secara gabungan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi apa perbezaan antara empat-empat terma ni? Mari sama-sama kita lihat dalam jadual yang berikut.